Hai, Assalamualaikum. Bersama lagi dengan saya, Cikgu Nur Rafika Faradila binti Syahrom dari SK Melekit Alur Gajah. Tema kita pada hari ini ialah Kemasyarakatan Unit 2 dengan tajuknya Kita Lakukan Bersama-sama. Standard kandungan 2.2 iaitu membaca, memahami dan menakul bahan multimedia. Dan standard pembelajaran 2.2.1 iaitu membaca dan memahami bahan grafik daripada multimedia untuk membuat gambaran. Objektif pembelajaran pada hari ini, cikgu harap di akhir pelajaran kamu semua dapat membaca dengan intonasi yang sesuai dan membuat gambaran daripada bahan grafik. Okey, saya harap kamu bersedia dengan membuka buku teks tahun 4 Bahasa Melayu. Okay, buka muka surat 8 dan muka surat 9. Aktiviti kita pada hari ini ialah yang pertama kita akan membaca. Ada 4 petikan di sini. 1, rumah terbuka. Yang kedua, usung rumah. Yang ketiga, gunting rambut percuma. Dan yang keempat, gerobok rezeki. Okay, selepas itu kamu akan membuat aktiviti yang seterusnya, iaitu membuat satu peta pokok tentang faedah amalan masyarakat prihatin. Jadinya ada 2 aktiviti di sini. Aktiviti A dan aktiviti B. Mari kita berlatih membaca petikan yang pertama, iaitu petikan berkaitan dengan rumah terbuka. Amalan rumah terbuka merupakan satu cara masyarakat di negara ini bergaul antara satu sama lain. Dengan menghadiri rumah terbuka, masyarakat yang berbilang bangsa di negara ini dapat berkenal-kenalan dan beramah mesra. Amalan kunjung mengunjungi juga dapat mengeratkan hubungan silaturahim. Daripada petikan ini, cuba kamu cari apakah faedah daripada penganjuran rumah terbuka. Apa dia? Apa faedahnya? Okay. Dapat? Okay, ini. Faedahnya ialah dapat berkenal-kenalan, bergaul antara satu sama lain, berkenal-kenalan, beramah mesra dan mengeratkan hubungan silaturahim. Kamu pun pernah kan menghadiri rumah terbuka? Dan ada di antara kamu juga yang pernah menganjurkan rumah terbuka. Mungkin sempena Hari Raya Aidilfitri. Banyak juadah yang kita hidangkan untuk rumah terbuka. Betul? Ini adalah contoh-contoh amalan rumah terbuka daripada pelbagai masyarakat dalam berbilang bangsa dalam negara kita. Ini adalah rumah terbuka sewaktu Hari Raya Aidilfitri. Ini pula adalah rumah terbuka sewaktu Tahun Baru Cina. Dan ini pula adalah rumah terbuka daripada rumah terbuka semasa perayaan Deepavali. Kelihatan mereka sungguh gembira menghadiri rumah terbuka. Namun begitu, sewaktu COVID ini, sewaktu pandemik ini, amalan seperti ini haruslah mengikut SOP yang sepatutnya. Okay, perlu jarak, perlu ada jarak, perlukan pelitup muka. Okay, saya harap kamu faham. Mari kita baca petikan yang kedua, iaitu amalan usung rumah. Amalan mengusung rumah dilakukan untuk memindahkan rumah ke lokasi baru. Amalan ini menjadi satu budaya masyarakat tradisional di negara ini. Amalan mengusung rumah menunjukkan masyarakat yang sangat prihatin sesama jiran tetangga. Mereka mencari buluh di hutan bersama-sama. Kemudian mengikat buluh-buluh di bahagian bawah rumah. Selepas itu, rumah tersebut diusung ke lokasi tapak rumah yang baru. Setelah selesai, para pengusung rumah akan dijamu dengan makanan dan minuman. Keadaan ini menunjukkan
tuan rumah prihatin dan menghargai pertolongan yang diberikan oleh masyarakat. Okay, apa faedah yang kita perolehi daripada amalan usung rumah ini? Amalan usung rumah ini akan memupuk masyarakat yang sangat prihatin sesama jiran tetangga. Ya. Ini adalah gambaran sebenar bagaimana cara mereka mengusung rumah. Waktu sekarang ni tak ada lagi lah amalan ini dijalankan. Okay, hanya penduduk-penduduk kampung sahaja. Okay, amalan ini dah semakin terkubur kerana modernisasi. Masyarakat sekarang lebih suka buat rumah menggunakan menggunakan batu. Okay, kalau zaman dahulu mereka masih gunakan kayu, jadinya boleh lagi dipindah-pindahkan daripada satu tempat ke satu tempat dengan pertolongan masyarakat setempat. Okay, tengok berat kan? Rumah yang berat ni boleh diusung dengan pertolongan ramai orang. Okay, kita perlu sepakat dalam amalan ni. Mari kita berlatih untuk membaca petikan yang ketiga, iaitu petikan berkaitan dengan gunting rambut percuma. Perkhidmatan gunting rambut secara percuma meringankan beban ibu bapa. Perkhidmatan ini dijalankan hasil kerjasama ketua kampung dan masyarakat setempat di Kampung Tok Rimau. Ketua kampung menyatakan bahawa perkhidmatan seperti ini mampu membantu masyarakat setempat yang berpendapatan rendah. Usaha ini membuktikan penduduk kampung tersebut mengambil berat tentang kebajikan sesama mereka. Bagi mereka, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Okay, baiklah. Mari kita lihat pula apakah faedah daripada amalan perkhidmatan gunting rambut percuma dalam masyarakat. Okay. Amalan ini dalam petikan ni faedahnya ialah mampu membantu masyarakat setempat yang berpendapatan rendah. Okay. Kita harap amalan seperti ini akan lebih banyak lagi diadakan di tempat kita. Okay, ini untuk menunjukkan kita prihatin terhadap masyarakat kita. Ini adalah contoh-contoh amalan perkhidmatan gunting rambut percuma. Yang ini adalah di Dun Batu Rakit. Yang ini pula ialah gunting rambut percuma ditaja oleh PDK Bagan Batu Pahat. Dan ini pula program gunting rambut percuma anjuran TMC Tawau. Kita harap amalan seperti ini akan lebih banyak lagi di serata tempat. Mari kita berlatih untuk membaca petikan yang keempat, iaitu petikan gerobok rezeki. Dengarkan ya. Gerobok rezeki ini terdapat di beberapa buah masjid dan surau. Gerobok rezeki ini ditempatkan di bahagian luar masjid atau surau. Hal ini bagi memudahkan golongan miskin mengambil barangan keperluan mereka. Barangan tersebut disumbangkan oleh masyarakat setempat yang ingin berkongsi rezeki. Barang-barang yang disediakan termasuklah beras, tepung, susu bayi, minyak masak dan sebagainya. Gerobok rezeki ini menunjukkan bahawa masyarakat di negara ini prihatin. Baiklah, faedah daripada gerobok rezeki ini ialah gerobok rezeki ini akan memudahkan golongan miskin mengambil barangan keperluan mereka. Golongan miskin
tak perlu lagi malu-malu untuk meminta-minta. Jadi bila ada gerobok rezeki ni, mereka boleh mengambil barangan yang mereka perlukan di masjid ataupun surau yang menganjurkan aktiviti ini. Ini adalah amalan yang sungguh baik. Ini adalah contoh-contoh amalan yang pernah dilakukan pada masyarakat setempat. Kini saya jumpa di dalam internet. Ini di sekolah, di sebuah sekolah dia ada membuat gerobok rezeki, dan ini ialah daripada Universiti Pahang, dianjurkan oleh Universiti Pahang, dan ini pula adalah dianjurkan oleh SMK Warga Wangsa Melawati. Jadinya kita harap jika kita ada rezeki yang lebih, kita pun boleh juga menganjurkan amalan seperti ini. Baiklah, ini adalah tugasan tutorial 1. Untuk tugasan ini, awak perlu pilih salah satu petikan pada muka surat 8 atau muka surat 9 yang telah kita baca tadi. Kita dah praktis pada muka surat 8 dan muka surat 9. Okay. Baca dan rekodkan bacaan petikan yang telah dipilih. Okay. Awak pilih salah satu. Okay. Kat sini ada petikan 1, petikan 2, petikan 3, petikan 4. Awak pilih salah satu. Misalnya awak pilih rumah terbuka. Awak baca, awak rekodkan pada telefon bimbit awak. Okey, awak rekodkan, awak baca. Lepas tu, yang ketiga, hantarkan audio bacaan ke Telegram Cikgu Fika untuk dibuat penilaian. Okay, cikgu harap semua orang hantar audio bacaan awak pada Telegram cikgu untuk cikgu buat penilaian PBD pada kali ini. Okey? Okey, untuk tugasan tutorial yang kedua pula, apa yang awak perlu lakukan ialah awak perlu buat peta pokok tentang faedah amalan masyarakat prihatin di buku Bahasa Melayu BM1. Okey? Awak salingkan peta pokok ni dan kemudian awak isikan tempat-tempat kosong ni. Okey? Yang pertama saya dah buatkan rumah terbuka. Contohnya ialah saya dah letak kat sini, faedah dia dapat bergaul dan beramah mesra serta mengeratkan silaturahim antara satu sama lain. Okay. Kemudian awak perlu isikan pula usung rumah, gunting rambut percuma, gerobok rezeki. Kita tadi dah bincangkan tentang faedah amalan masyarakat prihatin. Kalau misalnya awak terlupa, awak ke belakang semula. Okay, awak tengok semula video ni dan awak dapatkan jawapannya. Okay, kemudian awak masukkan ke dalam ruangan kosong ni, buat latihan di buku BM1. Akhir kata, selamat belajar, jaga diri dan kesihatan serta jadilah masyarakat yang prihatin. Jumpa lagi pada kelas yang seterusnya. Bye.